Pemimpin PAS membisu surat Hadi, burukan Pakatan Harapan pertahan PN. Antara lain surat yang dikatakan dihantar kepada pemimpin luar itu menggambarkan krisis politik Februari lalu, mempunyai campur tangan penasihat Freemason dan Zionis. Sikap pemimpin PAS yang masih enggan mengesah atau menafikan surat yang didakwa ditulis Presiden parti mereka, Abdul Hadi Awang, menjadi tanda tanya. Cubaan Malaysia kini mendapatkan ulasan daripada beberapa pemimpin kanan parti itu, termasuk pembantu Abdul Hadi sendiri, gagal apabila tiada sebarang respon diberikan. Surat yang menjadi pertikaian ialah surat yang dikatakan dari Abdul Hadi Awang sebagai duta khas Perdana Menteri ke Timur Tengah yang tersebar di media sosial sejak semalam. Dalam surat itu, Abdul Hadi membangkitkan beberapa dakwaan terhadap Pakatan Harapan PH, Presiden PKR Anwar Ibrahim, selain mempertahankan penubuhan kerajaan Perikatan PN. Menurut surat yang ditulis dalam bahasa Arab itu, Presiden PAS menceritakan sejurus selepas pilihan raya umum, Parti Islam itu mengadakan pertemuan bersama Mahathir bagi membincangkan kedudukan orang Islam dalam negara ini. Maka PAS telah mengambil langkah politik bekerjasama tahun secara jalan damai. PAS telah memilih hubungan dengan Mahathir memandangkan sikap nasionalis dan semangatnya mempertahankan Islam. PAS menolak kerjasama dengan kumpulan Anwar Ibrahim kerana tidak yakin dengan karakter pribadi dan akhlaknya serta pendirian politik pragmatik yang berbahaya. Bersama Anwar Ibrahim adalah amanah yang bersifat Islam liberal dengan bersandarkan pada sokongan dan pendirian kedutaan-kedutaan barat yang menyokongnya dari segi strategik, media dan kewangan menurut surat itu. Surat bertarikh 22 Mac dengan tajuk Gerakan Islah Secara Aman, Bukan Rampasan Kuasa dan Revolusi. Itu dipercayai dihantar ke pemimpin-pemimpin gerakan Islam sedunia. Campur tangan pihak asing. Surat itu juga menyifatkan kemenangan PH dalam PRU14 sebagai keputusan yang memihak kepada majoriti bukan Islam dengan mendakwa Mahathir telah dipergunakan untuk menjatuhkan bekas Perdana Menteri Najib Razak. Beliau, Mahathir, telah dipergunakan kerana usia beliau yang telah lanjut dan parti beliau yang lemah. Mereka PH menjadikan beliau sebagai anak tangga untuk menaiki tampuk pemerintahan secara hela tanpa mengambil kira komposisi majoriti kaum muslimin dalam negara yang telah meningkat melebihi 69% berbanding kaum minoriti yang terdiri daripada pelbagai kaum dan agama yang mana ia menggalakkan lagi pertelingkahan dalaman. Selain itu, terdapat juga peluang campur tangan pihak asing yang memusuhi Islam dan kaum muslimin seperti yang terjadi pada negara-negara Islam lain seperti negara-negara Arab, katanya. Pada Mei 2018, PH yang terdiri daripada PKR, DAP, Amanah dan Bersatu berjaya mengambil alih kerajaan yang ketika itu di bawah pentadbiran Najib. Abdul Hadi dalam surat itu dikatakan mendakwa usaha tersebut turut disertai oleh PKR, DAP dan Amanah sambil menggambarkan ciri-ciri tiga parti tersebut berdasarkan pandangannya. PKR digambarkan sebagai parti sekular pragmatik yang dianggotai oleh ahli pelbagai kaum dan juga mempunyai pegangan ideologi yang berbeza seperti golongan Melayu Muslim sekular. DAP pula disebut sebagai parti majoriti Cina, sementara Amanah disifatkan sebagai berorientasikan Islam liberal sekular yang menurut Abdul Hadi dibentuk Anwar serta pimpinan DAP bagi menyaingi populariti PAS. Di belakang blok ini adalah sokongan-sokongan daripada luar yang mendapat manfaat dengan keberadaan Anwar dalam blok ini, katanya. Langkah Sheraton. Pada masa sama, surat itu turut dipercayai menyentuh mengenai isu yang merujuk kepada langkah Sheraton pada Februari lalu, gerakan yang membawa kepada penubuhan PN dan menjadikan Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri. Selepas YDP Agung bertemu dengan semua pemimpin setiap parti untuk mendapatkan sokongan terbanyak, telah jelas kepada YDP Agung setelah melakukan dan melaksanakan setiap proses melalui demokrasi dan mengikut perlembagaan, maka telah gagal gerakan balas tersebut meskipun dengan campur tangan daripada duta-duta barat
dan para penasihat Freemason dan Zionis. Katanya kerajaan baru yang terbentuk itu turut terdiri daripada majlis kabinet yang tidak melibatkan individu yang masih dalam perbicaraan mahkamah. Perkara ini dilakukan demi meraih kepercayaan rakyat. Inilah yang dimaksudkan Islah, reformasi yang aman tanpa sebarang demonstrasi dengan sokongan rakyat, para pegawai kerajaan, tentera, polis dan majlis raja-raja, katanya. Berikutan perletakan jawatan Mahathir pada 24 Februari, Kem Muhyiddin dalam bersatu bergabung dengan BN, PAS, Gabungan Parti Sarawak dan ahli parlimen yang meninggalkan PKR yang dipimpin Azmin Ali untuk membentuk PN. Mahathir dan pemimpin PH sejak itu menyelar Muhyiddin sebagai pengkhianat. Kita beralih ke perkembangan berita yang berikutnya. Malaysia hilang hasil RM300 juta setiap $1 harga minyak jatuh. Jatuhan harga minyak dunia di bawah AS25 setong memberi impak yang bukan kecil, kata Menteri Hal Ehwal Ekonomi Mustafa Mohamed. Pada setiap $1 harga minyak jatuh, Malaysia hilang hasil RM300 juta. Malaysia akan kehilangan RM300 juta bagi setiap kejatuhan harga minyak mentah dunia sebanyak AS1 setong, kata Menteri Hal Ehwal Ekonomi Mustafa Mohamed. Beliau berkata bagi sebuah negara yang bergantung agak besar kepada hasil petroleum untuk menjana hasil kerajaan, sudah tentu Malaysia akan turut terkesan dengan kejatuhan harga bahan bakar itu. Dalam hal ini, kerajaan menjangkakan bagi setiap kejatuhan harga minyak mentah dunia sebanyak AS1 setong, pendapatan negara daripada hasil petroleum akan berkurangan, kira-kira RM300 juta. Kejatuhan harga minyak dunia di bawah AS25 setong daripada AS62 setong yang dianggarkan semasa pembentangan belanjawan 2020 memberi impak yang bukan kecil kepada pendapatan negara disebabkan dividen Petronas yang merosot dan cukai pendapatan petroleum income tax semakin berkurangan. Kejatuhan harga minyak yang mendadak kali ini adalah disebabkan oleh dua faktor utama, iaitu bekalan minyak mentah yang terlalu banyak di pasaran, oversupply, dan permintaan yang rendah, low demand, katanya dalam wawancara bersama Sinar Harian. Jelasnya, kegagalan Mesyuarat Pertubuhan Negara-Negara Pengeksport Petroleum OPEC pada awal Mac 2020 dalam mencapai resolusi menyebabkan berlakunya lambakan bekalan minyak mentah di pasaran. Dalam masa sama, katanya, pertumbuhan permintaan minyak mentah dunia turut berada pada kadar yang amat lemah hari ini akibat ekonomi dunia merundum ekoran penularan COVID-19. Tok Pa yakin mampu tangani cabaran ekonomi gawat. Pada 23 Mac lalu, bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad mengulangi kebimbangan beliau mengenai keadaan kemelesetan ekonomi akibat wabak COVID-19 yang disifatkannya lebih teruk daripada krisis kewangan 1997. Berkata, kita semua sedang berhadapan dengan malapetaka. Jelasnya, negara menghadapi cabaran besar kerana penggantungan belanjawan terhadap hasil industri minyak dan gas. Di Malaysia, industri petroleum tidak besar, tetapi ia penyumbang besar kepada hasil kerajaan. Pakej ransangan ekonomi melibatkan kenaikan perbelanjaan kerajaan dan pengurangan hasil cukai, katanya. Keuntungan kerajaan, kata Mahathir, akan merosot sehingga 50% kerana penurunan harga minyak dunia. Memandangkan belanjawan 2020 dibuat bersandarkan jangkaan hasil Petronas pada harga AS63 setong. Tambahnya, ini bermakna hasil kerajaan mungkin akan berkurangan sebanyak RM30 bilion. Kemudian Perdana Menteri Muhyiddin Yassin pada 27 Mac lalu mengumumkan pakej ransangan ekonomi prihatin. Rakyat prihatin dengan peruntukan sebanyak RM250 bilion. Melalui suntikan dana yang bertujuan menampan dampak buruk kegawatan ekonomi akibat COVID-19 itu, kerajaan menyalurkan bantuan kewangan kepada rakyat melalui Bantuan Prihatin Nasional BPN. Bantuan yang bertujuan untuk merancangkan ekonomi domestik itu buat pertama kalinya
turut diberikan kepada golongan 40 selain memastikan segala projek mega dirancang akan terus dilaksana. Dalam pada itu, Mustafa sebagaimana jangkaan bekas Perdana Menteri turut meramalkan Malaysia akan mengalami krisis ekonomi yang mungkin lebih teruk berbanding krisis kewangan 1998 hingga 1999. Industri penerbangan terjejas teruk. Malah bagi negara kita, saya berpendapat ia makin lebih teruk daripada krisis kewangan 1998 hingga 1999. Namun saya yakin dengan pengalaman dan kepakaran yang dimiliki oleh tokoh-tokoh dalam kerajaan dan swasta serta ahli akademik Malaysia, kita mampu untuk menangani cabaran ini, katanya. Mustafa juga berkata, industri penerbangan paling teruk terjejas akibat penularan wabak COVID-19 dan pelaksanaan Perintahan Kawalan Pergerakan PKP. Bagaimanapun, jelas beliau sektor ini telah mengalami pertumbuhan yang lembab sebelum pandemik COVID-19 lagi. Malaysia Airlines, AirAsia dan Malindo amat terkesan dengan keadaan ekonomi dunia ditambah dengan krisis kesihatan ini. Tambahnya lagi, kita ke perkembangan berita yang terakhir. Kerajaan digesa benarkan rakyat kembali bekerja. Kerajaan perlu melihat kepada anjakan paradigma daripada mempertaruhkan kesihatan terhadap ekonomi, kata penasihat pelaburan kepada Ketua Menteri Pulau Pinang. Kerajaan Persekutuan digesa untuk membenarkan rakyat Malaysia kembali bekerja secepat mungkin sebagai usaha untuk menangani impak ekonomi daripada Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Dalam kenyataan hari ini, penasihat khas pelaburan kepada Ketua Menteri Pulau Pinang, Lee Kachun berkata, pergerakan atau aktiviti telah terhenti susulan PKP dan terdapat peluang yang tinggi untuk tempoh PKP dilanjutkan berdasarkan jumlah kes COVID-19 baru yang meningkat. Beliau menggesa Kerajaan Persekutuan untuk segera melaksanakan protokol alam sekitar, kesihatan dan keselamatan EHS untuk industri mengguna pakai bagi memulihkan sektor pembuatan dan membenarkan rakyat Malaysia kembali bekerja dengan perlindungan yang sewajarnya. Katanya kerajaan, industri dan pekerja perlu membina kepercayaan antara satu sama lain dan membentuk kerjasama dalam usaha untuk menjayakannya. Kita perlu melihat pada anjakan paradigma daripada mempertaruhkan kesihatan terhadap ekonomi. Jika tidak, kita mungkin mempunyai kerajaan yang hopeless, industri yang ditutup secara kekal dan pengangguran menanti kita selepas pandemi ini berakhir, katanya. Sebagai sebuah negara yang bergantung kepada sektor pembuatannya yang menyumbang 85% daripada ekspornya, PKP akan memberi impak negatif kepada negara sekurang-kurangnya dalam dua aspek, kata Lee. Pertama, kesejahteraan ekonomi negara. Sebarang sekatan pergerakan yang berpanjangan di Malaysia akan menyaksikan rantaian bekalan kita akan digantikan oleh negara-negara seperti China, Korea Selatan, Taiwan dan Singapura, katanya. Beliau berkata PKP juga akan menjejaskan kesejahteraan rakyat dari segi pekerjaan mereka. Walaupun kadar pengangguran negara hanya melebihi 3% dengan 0.5 juta sebelum PKP, unjuran terkini menunjukkan kita mungkin menyaksikan kadar pengangguran sebanyak 15%, iaitu 2.4 juta jika kita tidak segera membenarkan tenaga kerja kita kembali untuk kerja yang produktif semula, katanya. Sumber dari bernama. Semua sumber berita dipetik dari Malaysia Kini Online. Terima kasih kerana anda tidak jemu-jemu menyokong perkembangan channel ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini.